Hak nak beritahu balik ni panduan macam mana suami isteri. Orang dulu kenapa tak cerai berai ibu ayah semua banyak-banyak sangat. Macam zaman lah. Kerana tak ada Facebook. Nak tu Kerana tak ada TikTok. Kerana tak ada Instagram. Sebab tu yang bahagia. Tak ada nak puas kat orang. Nah, beranak sampai ke cucu bahagia. Kita tak ada cucu. Anak tak ada beranak lagi bercerai lah. Apa jadi macam tu? Bila tengok balik kehidupan keluarga, ya suka. Tunjuk semua benda kat orang. Benda yang tak patut tunjuk. Benda yang tak patut kita perlihatkan kepada orang, kita sonok bangga untuk kita perlihatkan kepada orang. Maka ni semua meninggalkan sunnah Nabi SAW. Turun tanda 10. Letakkan tanda 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama dapat kita berkumpul menyambung kembali bacaan bagi kitab tafsir Nurul Ihsan, Qudul Lujain dan kisah ataupun kitab Manzumatit Tauhid yang masih lagi dalam perbicaraan tentang Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Jadi hari ini kita mula dulu dengan Uqudul Lujain. Kita dah masuk pada masih lagi dalam fasal yang pertama fi huquqiz zaujati 'ala zauj. Yaitu hak isteri ke atas suami, maknanya yang wajib bagi suami laksanakan terhadap isterinya. Disebutkan waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala az-zawj. Haqqul mar'ati 'ala az-zawj, hak isteri ke atas suami. Iaitu dengan makna hak yang perlu dilakukan oleh suami kepada seorang isteri tersebut, an yut'imaha idza ta'ima, iaitu memberi makanan kepada isteri jika mampu bagi suami menyediakannya. Atau dengan bahasa lain, an yut'imaha idza ta'ima, dengan maksud an tut'imaha idza ta'imta. Dalam riwayat yang lain disebut an tut'imaha idza ta'imta, iaitu kamu memberi makan kepada isterimu jika isterimu tadi menyediakan makanan kepadamu. Wa yaksuha idza iktasa, dan memberi pakaian kepada isteri jika mampu bagi suami menyediakannya. Atau dengan makna yang lain, menyediakan pakaian untuk isterinya idza iktasaita, dengan maksud jika kamu dipakaikan pakaian oleh isterimu. Atau bahasa yang lain kita sebut tadi seperti terjemahan yang diletakkan oleh Ustaz Luqman ni, dan jika mampu bagi suami menyediakannya. Wala yadribal wajha, dan tidak memukul muka.
muka, iaitu ketika bila inda nushuziha, ketika isteri tadi dalam keadaan nushuz. Wala yuqabbiha, boleh baca dua, wala yadriba boleh baca wala yadrib. Jadi bila bertemu dua sukun maka dibaca wala yadribil wajha. Boleh baca wala yuqabbih, atau boleh baca dengan wala yuqabbiha. Wala yuqabbiha, iaitu yang kedua, tidak mengucapkan ucapan yang buruk. Mengucapkan ucapan yang buruk. Seperti disebut qabbahakillah, moga Allah memburukkan kamu. Atau kita dalam bahasa Melayu mencela, menghina, menyebutkan perkataan-perkataan kesat kepada isteri. Wala yahjura ataupun wala yahjur. Yani tidak kita yahjur, maksudnya dia tidak mengasingkan ataupun memulaukan istrinya illa fil mabit, melainkan tempat tidurnya sahaja, yakni ketika nusyus. Jadi maksudnya tidak boleh kita mengasingkan ataupun memulaukan isteri kita dengan tidak bercakap dengannya lebih daripada 3 hari. Hanya dibenarkan untuk mengasingkan atau memulaukannya pada tempat tidur sahaja, kalau dia nusyus. Kalau berlaku nusyus. Nanti nusyus nanti kita akan tengok. Jadi dalam hadis ini dijelaskan tentang hak-hak yang perlu bagi suami laksanakan terhadap isterinya. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan semuanya, sebahagiannya sahaja. Yaitu yang pertama, an yut'imaha idza ta'ima. An yut'imaha idza ta'ima, yaitu memberi makan kepadanya jika kamu mampu. Jadi perlu bagi isteri untuk perlu bagi suami untuk meluaskan nafkah kepada istrinya. Dan disebutkan dalam hadis, awwalu ma yudha'u fi mizani al-'abdi nafaqatuhu 'ala ahli. Ini perkara pertama yang diletakkan di atas timbangan hamba tersebut di akhirat nanti ialah nafkahnya, nafkah seorang suami tadi kepada istrinya dan keluarganya. Karena itu disebut oleh Nabi SAW, ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apa sahaja yang kamu bagi makan kepada istrimu dikira sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa sahaja yang kamu beri makan kepada anak-anakmu maka ianya dikira sedekah. Wa ma at'amta qadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa sahaja yang kamu bagi makan kepada khadim, itu hambamu, pembantumu. Kalau dalam zaman dulu ada hamba, zaman lah tidak ada hamba, ada pembantu rumah dan seumpama dengannya, fahuwa laka sadaqah, maka ia adalah dikira sadaqah. Wa ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa yang kamu makan untuk dirimu juga dikira sadaqah. Al-Imam Al-Hifni rahimahullah dalam syarah kepada Jami'us Saghir, kata beliau hadis ini mengisyaratkan bahawa manusia itu diberi pahala dengan nafkah wajibah. Nafkah yang wajib baginya itu dia akan dapat pahala kasawabis sadaqah, dengan seperti pahala sedekah. Jadi mana-mana nafkah wajib yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut dapat pahala seperti pahala sedekah haitsu nawabiha at-taqarruba ila Allah Taala, kalau dia berniat. Ni kena ingat. Jadi nafkah wajibah, contohnya kita duk bagi duit kat isteri kita tiap-tiap bulan. Tamam. Ataupun waktu kita bagi pakaian dia yang wajib untuk musim sejuk ataupun musim panas. Kita sekarang tak ada, di Malaysia tak ada musim sejuk, musim panas. Jadi kalau kata kita kira dalam 1 tahun mungkin 2 kali dia bagi baju. Jadi bila diberi pakaian tadi perlu diniat untuk, iaitu memberikan nafkah. Kalau dia tak niat sebagai niat taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah, maka tak dapat pahala. Ini ayah-ayah, ibu-ibu, ibu-ibu tak apalah, ayah-ayah ni. Ni suami-suami yang nak bagi nafkah yang wajib kepada istrinya, maka dia wajib, dia perlu niat. Kena niat. Kalau tidak niat taqarrub, maksudnya kalau tak niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak dapat pahala.
Tapi dia gugur kewajipan tadi. Illa saqata al-wajib. Saqata anhul wajibu min ghairi sawabin. Maksudnya kewajipan gugur tapi pahala tak dapat. Jadi dia bagi duit kepada isterinya bulanan dan kemudian gugur tak kewajipan dia untuk dia melakukan kebaikan kepada isterinya dengan bagi nafkah, ya gugur. Dapat kebajikan tadi. Dia itu nafkah tadi dapat kepada isterinya, tapi dapat pahala? Tak dapat pahala kerana dia tidak niat. Dia dapat pahala kerana niat, dia kata. Kenapa jadi macam tu? Kerana kata para ulama, illi annal wajiba alladhi la yatawaqqafu ala niyatin kal harami wal makruh fi annahu la yusabu alaihi illa idza qusida al-imtithalu. Ini kerana perkara wajib yang tidak yatawaqqaf ala niyatin. Perkara wajib yang tidak tergantung dengan niat. Karena bagi nafkah wajib itu tak perlu dengan niat, maka perlu niat untuk dapat pahala. Boleh faham? Jadi mana-mana amalan wajib yang tidak memerlukan padanya niat, maka dia sama seperti perkara haram dan juga meninggalkan perkara haram dan meninggalkan perkara makruh. Contoh, meninggalkan perkara haram tak perlu niat. Dan meninggalkan perkara makruh juga tak perlu niat. Baik, kalau tinggalkan yang makruh, contohnya kita tinggalkan mengambil wuduk 4 kali. 4 kali makruh. Kalau ambil 4 kali itu kita tinggalkan tak ambil 4 kali tadi tanpa niat, tak dapat pahala. Jadi kalau kita tinggalkan tadi kerana imtisal, kerana Nabi SAW kata jangan berlebihan dan jangan membazir pada air. Contoh, maka dapat pahala ketika niat tu. Jadi meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, tidak dapat pahala melainkan dengan niat. Baik, bila tinggalkan yang haram, macam mana tasawur meninggalkan yang haram? Meninggalkan yang haram, maksudnya tiap hari kita tinggal yang haram. Kena niat kan macam tu. Ada tasawurnya, gambarannya ialah seperti ketika kita diberikan dengan yang haram, kita tinggalkan. Dengan apa? Niat imtisal. Contoh, duduk dalam kapal terbang. Tiba-tiba tak ada siapa dalam kapal terbang ni melainkan kita saja yang tak ada siapa, maksudnya tak ada orang kenal kita. Kita pun pakai pakaian biasa, orang tak kenal kita. Kemudian kita pun duduk dalam kapal terbang tu. Kapal terbang pula pergi ke Eropah. Kemudian bila tengok ada dia punya pramugara mai nak jamu arak. Orang tak ada ni. Dan kemudian bila nak dituang arak nak tanya dia nak arak, nak wine, dia kata, saya tak mau. Ada orang waktu tu yang kenal dia. Kalau dia minum waktu tu pun mana ada orang kenal dia. Dan boleh je kalau dia nak minum pada waktu tu dengan sebab nafsu dia. Jadi kata dia, tak, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kerana malu. Kerana takut jatuh maruah. Atau kerana imtisal. Kerana mengikuti arahan Allah jangan minum arak. Dan arahan Nabi. Baik, ketika dia tinggalkan kerana imtisal, mengikuti arahan Allah dan Rasul, dapat pahala waktu itu. Kenapa? Kerana meninggalkan yang haram tadi kerana Allah. Bukan kerana malu. Bukan kerana nak jaga kedudukan. Bukan kerana takut ada paparazzi, takut nak ambil gambar ke apa semua. Tak. Jadi kalau kerana meninggalkan tadi kerana Allah, dapat pahala. Itu maksud amalan wajib yang tidak memerlukan kepada niat, maka dia seperti kita meninggalkan yang haram dan makruh yang tidak dapat pahala melainkan dengan niat. Tamam? Jadi berbeza dengan semayang. Semayang perlu niat. Maka kalau tak seorang tadi tak berniat, kalau kata tidak berniat untuk dapat pahala pun, ataupun tidak berniat untuk imtisal, maka dapat pahala dengan sekadar semayang tadi. Kenapa? Karena semayang perlu niat. Boleh faham ni? Ni kalau orang yang ambil berat ni, dia ni penting ni untuk dia baca kitab, dia mengaji dan dia tahu macam mana bila nak dapat pahala, bila tak dapat pahala. Jadi kenapa solat perlukan niat untuk imtisal? Tak, solat tak perlu niat untuk imtisal. Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar, semayang dah niat. Dan niat untuk solat tadi mendapatkan pahala walau tidak niat imtisal. Walau tidak niat imtisal. Semayang tadi untuk kewajipan dan dia memerlukan niat, dapat pahala dengan sekadar solat tadi.
Boleh faham? Yang itu beza antara berniat dengan tidak berniat. Jadi kalau itu suami yang bagi nafkah kepada isterinya, maka hendaklah dia berniat ketika memberi nafkah tersebut untuk mengikuti arahan Allah. Karena disuruh oleh Allah dan Rasul untuk dia memberikan nafkah kepada isterinya dengan keperluan isterinya. Nah, jadi dia perlu untuk mengeluarkan nafkah tersebut. Nafkah tadi maksudnya nafkah harian sebenarnya. Nafkah harian. Setiap hari berapa diperlukan. Yang kita bagi bulanan tadi ini, itu kena tengok balik dengan harian keperluan isteri tadi berapa banyak. Faham? Sekadar yang mampu oleh suami tadi. Baik. Dan kemudian jangan disebutkan kepada isteri kita dengan perkataan yang tidak elok. Wala yahjur, satu lagi, dan jangan kamu memulaukan isterimu illa fil mabit, melainkan ketika bagi tempat tidur kalau berlaku nusyuz. Jadi tidak boleh untuk illa fil mabit di sini dipaham oleh sebahagian para ulama dengan maksud fil madja', waktu ketika di tempat tidur saja. Sebahagian ulama lagi kata illa fil bait, melainkan di rumah saja. Maksud di luar rumah tak boleh ada. Yang ini kata para ulama, hadza ghairu ma'mulin bihi. Ini disebut dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, bal yajuzu al-hajru fi ghairil buyut. Maksudnya hatta boleh untuk kalau dia keluar musafir dengan isterinya, boleh juga dia untuk hajar, untuk dia pulaukan isterinya tadi selagi mana tidak selesai nusyuznya tadi. Kalau dia tidak kembali semula taat kepada suaminya pada waktu tersebut, boleh bagi suaminya untuk hajru fil buyut, bukan fil mabit saja, bukan tempat tidur saja, hatta kalau dalam rumah pun sekali. Boleh. Ataupun di rumah-rumah mana pun kalau dia pergi. Kecuali pada pada ucapan saja. Manakala pada ucapan ataupun pada bercakap, hajru fil kalam haram, kata ulama. Hajru fil kalam haram. Tapi kalau 3 hari dan kurang, maka hukumnya tidak haram, bahkan harus, tetapi makruh. Kalau kata dia tak cakap dengan bini dia kurang pada 3 hari atau 3 hari dan kurang, hukum dia apa dia? Makruh. Harus, tapi makruh. Illa li'uzrin, melainkan kalau ada uzur. Melainkan kalau dia ada uzur yang memerlukan kepadanya untuk lebih daripada 3 hari. Contoh, seperti mana dia berniat untuk memulaukan isterinya tadi dengan tidak bercakap dengannya untuk menghalangnya daripada maksiat sahaja, maka hukumnya adalah harus walau lebih daripada 3 hari pun. Tamam. Karena nusyuz dia dikira sebagai uzrun syar'i. Karena nusyuz dikira sebagai uzur syar'i. Amma idza hajaraha li hadzi nafsihi. Tapi kalau dia memulaukan isterinya karena nafsunya, karena dirinya, bukan karena untuk menghalangnya daripada maksiat. Maksudnya kalau dia tak cakap 3 hari dan lebih, isteri dia akan fikir balik dan dia akan kembali semula kepada suami dia. Tidak akan melakukan maksiat nusyuz lagi. Tapi kalau yang tu boleh, lebih 3 hari pun tak apa. Tapi kalau kata dia lakukan tadi kerana geram ingat dia kata, ingat dia seorang aja boleh, aku nak buat juga. Dan kerana diri dia, lebih 3 hari hukumnya adalah haram, bukan makruh lagi, haram hukumnya. Kurang pada 3 hari tidak haram, 3 hari tidak haram, 3 hari dan ke bawah tidak haram. Hukumnya harus, tapi makruh. Maka tinggalkan lebih baik. Yang tu hadis tadi yang dibaca tadi ini itu riwayat Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Hakim An-Naisaburi daripada Sayyidina Muawiyah ibnu Haidah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan datuk kepada Sayyidina Bahz bin Hakim ibni Muawiyah. Wa qala, kemudian hadis seterusnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri. Sabda Nabi, mana-mana lelaki yang mengahwini seorang wanita, ayyuma rajulin, mana-mana lelaki, tazawwaja imra'atan, mengahwini mana-mana wanita, ala ma qalla minal mahri, sama ada dengan mahar yang sedikit, au kasur, ataupun banyak maharnya, laisa fi nafsihi,
tidak yakni berniat dalam dirinya an yuaddiya ilaiha haqqaha, untuk menunaikan hak istrinya, itu tidak mau bagi mahar. Kalau mana-mana suami, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan seorang perempuan dan dia berniat dalam hatinya dia tak mau bagi mahar, dia bagi mahar musamma, maaf, mahar misil. Dia ada maharnya yang disebutkan mahar tapi tak bagi lagi, kata nanti akan bagi, contoh. Jadi dia berniat dah, kata dia tak mau bagi. An yuaddiya ilaiha haqqaha, qada'aha, menipunya, dan dia menipunya. Famata, kemudian dia mati. Walam yuaddi ilaiha haqqaha, dalam keadaan tidak menunaikan hak istrinya. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka lelaki ini akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak sebagai penzina, iaitu membawa dosa sebagai seorang penzina. Dosanya seperti penzina. Ini berat kepada orang-orang yang berniat dengan tidak elok. Itu perlu niat yang bagus ketika mana berkahwin. Karena itu kita disunatkan, sebahagian para masyayikh sunatkan untuk membaca niat tazwij ketika nak kahwin. Saya baca kitab Zaitunatul Ilqah fi Manzumatin Nikah. Saya baca kitab tu dengan guru saya Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi hafizahullah taala, di rumah beliau di kampung. Jadi permulaan kitab tu dia ada niat tazwij, niat kahwin. Niat kahwin ni elok dibaca oleh orang-orang yang baru nak kahwin. Ada niat kahwin. Jadi bila baca niat kahwin tadi faham dengan elok, barulah dia tahu dia kahwin sebab apa. Banyak hak kahwin tak tahu menentang apa. Banyak dia cinta berkenan kat hak perempuan yang nak kahwin tu. Lepas tu dia kata kira habislah. Boleh hatok nak pi kat mana, nak pi orang panggil apa? Honeymoon kat mana, kira selesai dah kot. Tak. Niat tu tazwij kena baca. Niat tazwij ni menjadi adat pada salafus salih untuk baca niat tersebut sebelum masuk untuk mana-mana amal. Qabla syuru'. Dan ini dikhususkan untuk kahwin. Ini ditulis oleh Al-Syeikh Al-Arif Billah Ali bin Abi Bakr Sakran rahimahullah. Syekh Ali bin Abi Bakr Sakran. Tengok dia baca niat dia apa dia. Niat dia tak banyak pun, pendek aja. Nawaitu bihadza tazawuji waz zaujah. Saya berniat dengan perkahwinan ini dan isteri saya ini mahabbatallahi azza wa jal, mendapatkan kecintaan Allah. Wasa'ya fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insan, untuk mendapatkan anak bagi mengekalkan jenis manusia dalam muka bumi. Nawaitu mahabbata Rasulillah fi taksiri mubahatihi, dan saya berniat berkahwin ini untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah pada membanyakkan hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah, seperti sabda Nabi, tanakahu takasaru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kahwinlah kalian dan banyakkanlah anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang banyak pada hari kiamat. Hadis ni dipaham oleh sebahagian para ulama bukan dengan anak banyak, dengan makna sampai 30 orang anak. Boleh buat 2 pasukan bola. Bukan. Ini kena tambih kepada akhir zaman ni. Masyayikh mengatakan dalam hadis disebutkan kata anak-anak adalah fitnah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata anak boleh jadi musuh kepada kamu. Itu macam mana maksud ni pula dengan hadis ni? Maka masyayikh mengatakan takasaru, iaitu membanyakkan di sini bukan dengan makna kuantiti, tapi dengan makna kualiti. Kalau anak kamu 1 orang, 2 orang tapi berkualiti, jadi orang yang berguna. Kalau 11 orang anak, kesebelah tadi berguna kepada masyarakat dan umat, hadza ya'mal bi kilai al-maqsud, dia beramal dengan kedua-dua maksud, iaitu pada kuantiti dan kualiti. Jadi ini bukan menafikan kuantiti juga. Baik, kalau kuantitinya banyak dan kesemuanya berguna, silakan. Tapi kalau kuantiti dengan kualiti tidak akan boleh bersamaan,
maka lebihkan kualiti daripada kuantiti. Maka karena itu masyayikh mengatakan cukup dengan kualiti bukan kuantiti. Tanakahu takatsaru, itu maksudnya membanyakkan melebihkan kualitinya. Mendidik anak tadi, kerana anak kalau beranak rapat-rapat sangat pun masalah juga. Tak ada nak tengok. Boleh? Jadi yang ni terlepas, yang ni orang panggil apa, macam-macam lah. Sebab tu orang panggil apa, yang paling utamanya ialah kualiti. Dia bukan cakap banyak anak saja, kahwin ramai, lepas tu anak banyak, semua anak dia hampir ada yang dia tak kenal. Lagi sekan, oh ni umur apa tu? Nak salah ni anak siapa ni? Jam. Nikah ramai, tapi anak tak kenal ni apa kepala bapa apa ni? Geram kan? Orang zaman dia apa ni? Dia minat nak ambil satu sunnah. Ni penting panduan. Ni penting guru. Kita dulu faham macam tu. Banyakkan anak di sini dengan makna banyakkan anak. Ramaikan anak. Tak. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Maulana Syekh Yusri hafizahullah, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, guru-guru saya selalu menyebut tak membanyakkan anak di sini dengan makna kuantiti. Bukan dengan makna kualiti. Minta maaf, balik. Dengan makna kualiti bukan dengan makna kuantiti. Dengan banyak maksudnya dengan nilai. Bukan dengan bilangan. Karena takkan Nabi nak berbangga dengan umat yang ramai tapi hak ramai tadi tak berguna. Sebelah orang anak mak rempit sebelah-sebelah. Apa kebanggaannya? Membanyakkan anak untuk dibanggakan oleh Rasulullah, sebelah-sebelah orang semua melingkup. Tak mau macam tu. Sebelah-sebelah orang semua doktor tapi duduk bawah titi. Tak masuk universiti, uni bawah titi. Duduk bawah titi je. Pakat duduk lawan cucuk seorang sikit. Tak ada nak jadi doktor. Takkan satu dibanggakan oleh Rasulullah. Sebelah orang anak sebelah macam tu semua. Pak buat tak tahu, mak pun buat tak tahu. Yang penting anak ramai. Ini yang berlaku. Ada. Boleh. Jadi kita bukan yang tu diinginkan. Itu kena niat balik dengan betul. Nawaitu bihadzal tazwij wa ma yasduru minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruka bi du'ail walad as-salihi ba'du. Saya berniat berkahwin di sini dan juga yang mana-mana keluar daripada saya daripada ucapan dan perbuatan ialah mengambil tabarruk dengan doanya anak yang soleh setelah kematian saya nanti. Niat kalau dapat anak, biar anak tu anak soleh. Jadi macam mana kita nak dapat anak soleh? Kena didik anak tadi dengan baik. Wa talaba syafa'ati bi mautihi saghiran idza mata qabli, dan saya memohon syafaat dengannya kalau dia mati sebelum saya. Kalau anak saya mati ketika kecil, moga-moga dia akan bagi syafaat kepada saya kelak. Nawaitu bihadzal tazwij at-tahassuna minasyaitan. Saya berniat dengan berkahwin ini untuk menjaga daripada syaitan. Wa kasrat tawaqan, dan menjaga nafsu syahwat saya. Wa kasra ghawailish syarr, dan mematahkan segala sumber-sumber ataupun perkara-perkara kejahatan. Wa ghaddal basar, menutup pandangan, menundukkan pandangan. Wa qillatal waswas, dan mengurangkan waswas dalam hati saya. Nawaitu hifdzal farji minal fawahish, saya berniat untuk menjaga kemaluan saya daripada perkara-perkara keji, zina dan seumpama dengannya. Nawaitu bihadzal tazwij tarwihan nafsi wa inasaha. Banyak lagi. Doa dia ni ada dua. Niat dia ni ada dua lain. Kalaulah setiap orang nak kahwin, ni santri nak nikah, lambat lagi lah, yang baru masuk tu tak sedut gagah lah. Ni yang dekat nak keluar ni. Dah 3 bulan duk kira ya. Berapa hari gini? Ali Najmi? Kata api ya. Jadi pakat duk kira hari dah. Kena niat, kena baca niat ni. Waktu nak kahwin. Lepas tu hadirkan hati kita dengan niat tadi. Baru dia tahu tanggungjawab. Ni dah kahwin awal-awal lagi niat. Mahar pun tak mau bayar. Niat dah. Kata duit tak mau nak ada, kahwin lu lah. Malah aku nak bayar. Ada ni orang macam ni lah. Ada orang yang macam ni memang kahwin dengan tujuan tu. Tujuan kahwin dia untuk nak nafsu dia sahaja, bukan dengan kerana Allah. Dia jaga elok. Itu dia. Ada hadis lain lagi disebutkan oleh, ada sambungan hadis ni. Ayyuma rajulin
istadana dainan la yuridu an yuaddiya ila sahibihi haqqahu qad'atan hatta akhadha malahu famata wa lam yarudda ilaihi dainahu laqiyallaha wa huwa sariqun. Mana-mana lelaki sini ni bukan lelaki saja, no. Lelaki sini maksudnya individu. Hidup kata lelaki pula jadi perempuan boleh buat. Dia kata mana-mana lelaki, no, perempuan boleh kot. Sebab tu lelaki. Hadis ni mana-mana individu. Rajul di sini dengan makna individu. Mana-mana individu. Kalau terjemahan yang lebih tepatnya begitu. Mana-mana individu yang berhutang dan dia tidak berniat untuk menyelesaikan hutang tadi kepada tuan yang memberikan hutang kepadanya, si pemiutang, maka dia dikira menipu. Untuk menipu, mendapatkan harta daripada orang tadi, kalau dia mati dan tidak sempat membayar hutangnya, maka dia bertemu dengan Allah, dicatat mendapat dosa orang-orang yang mencuri. Ini ada panggil jenis berhutang tak mau bayar ni. Ada. Walau RM3, walau sekupang, hutang dengan orang kena niat untuk bayar. Karena orang yang berniat untuk bayar hutang, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan hutang tadi. Ni awal hutang dah memang nak lari dah. Hutang tu kerana dia jadi tabiat. Ada orang jenis hutang tabiat. Tabiat dia suka hutang. Ya. Orang ni biasanya berhutang kerana tak ada. Kerana tu dapat pahala lebih, kita bagi hutang. Kita bagi hutang ke orang, pahalanya lebih daripada kita bagi sedekah. Kenapa? Kerana bagi hutang kepada orang tidak akan minta hutang. Biasanya orang yang normal ni dia tak akan minta hutang pada orang melainkan dia sangat memerlukan. Kerana tu pahala bagi hutang ni lebih besar daripada pahala bagi sedekah. Dia tak akan minta hutang melainkan dia perlu sangat harta tadi. Duit tadi dia perlukan, maka dia minta hutang. Maka pahala orang berhutang, pahala orang yang bagi hutang ni 18 kali ganda daripada pahala orang bagi sedekah. 18 kali. Daripada orang bagi sedekah. Karena sedekah boleh jadi kita bagi orang tadi ada duit, tapi kita sedekah dekat dia dalam keadaan dia masih lagi ada keuangan untuk dia gunakan pada hari itu. Tamam. Beza dengan orang yang nak berhutang. Tapi kalau hutang jadi tabiat, ni dah tak normal dia panggil. Dia bukan orang normal, ada masalah. Dia ada masalah jiwa, masalah otak. Ni orang jenis jadi tabiat. Tabiat dia suka berhutang. Berhutang ke orang ni. Jenis ni masalah. Jadi kalau niat tak mau bayar hutang, maka hukumnya berdosa dan dia dicatatkan dengan pahala pencuri ketika bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Hati-hati. Kemudian disebutkan lagi oleh Nabi, baca lagi sikit lagi hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut dengan ahli keluarganya. Ahli keluarganya di sini dengan maksud isteri-isterinya, anak-anaknya dan adik-beradiknya. Dah semua. Jadi ini yang paling sempurna pada mukmin itu iman. Yang paling baik akhlaknya, yang paling lemah lembut dengan isterinya, anak-anaknya dan ahli keluarganya. Sebab tu bagi suami hendaklah beberapa perkara dia kena buat. Suami kena buat beberapa perkara ni. Yang pertama, ni suami dulu noh. Ini hari-hari suami dia panggil kan. Hari suami kena. Nanti hari isteri kena kita bagi depa dengar pula kan. Hari isteri kata, tengok abang kena tengok tu. Tadi kelas tadi cerita apa? Dia duk paku kat lelaki dia. Dia terlupa lepas ni bab pasal dia pula. Bab lepas ni pasal dia. Tu panjang lagi tu. Lagi sakan. Jadi waktu tu dandan dia tak main kelas. Dia kata tak mau dengar. Baik tak tahu daripada tahu. Bila tahu kena buat. Kalau tak tahu, tak payah buat apa. Lagi teruk naknya kalau tak tahu. Baik, apa yang suami kena buat kepada isterinya, tak rugi apa pun. Suami-suami tak rugi apa pun kalau buat benda yang akhlak yang mulia kepada isterinya, semua dapat pahala. Dan yang terbaik ini tak menjatuhkan maruah seorang lelaki pun. Malah ni meninggikan kedudukan seorang lelaki tadi di sisi Allah. Tamam? Pertama,
Hendaklah dia masuk ke bertemu dengan isterinya dengan wajah yang ceria. Nah, dan selalu berlemah lembut, melawak dengan isterinya. Sebab tu disebutkan tentang Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah menyebut kana idza qala bi nisaihi alyanan nas. Nabi ketika bersama dengan isteri-isterinya orang yang paling lemah lembut, wa akraman nas, dhahakan bassama. Selalu tersenyum dan gelak ketawa dengan isteri-isterinya. Ini balik rumah muka macam singa. Nah, kemudian duduklah rumah duk buat serius. Nah, tak jangan tanya khabar pun tak. Yang penting kena ada nasi atas meja. Nah, lauk kalau tak ada dia buat mata dia. Nah. Bini sampai terketak-ketak tengok dia. Jangan macam tu, tak boleh. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Nah. Kita ni bukannya singa. Nah, bukannya harimau. Orang. Hak kita bermuamalah tu pun bukan kayu. Orang. Ada perasaan. Maka kena bagi yang sepatutnya kepada isteri kita tadi. Yang kedua, alla ya'nafa min musa'adatiha min syu'unil bait. Jangan mengelak untuk membantunya dalam urusan rumah tangga. Contoh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yarqa saubahu dengan makna menjahit pakaiannya sendiri, yaqsifu na'lahu. Sayyidina Rasul menjahit kasutnya sendiri, yahlubu syatahu, memerah susu kambingnya sendiri dan seumpama dengannya. Dan disebut oleh Sayyidatina Aisyah, kana ya'malu 'amal al-bait. Sayyidina Rasul bekerja dengan kerjaan dalam rumah, wa aktsaru ma ya'malu al-qiyatah, dan banyak Nabi lakukan ialah menjahit. Nabi suka menjahit. Jadi Nabi dengan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dunia dan akhirat, langit dan bumi, melakukan demikian, tawaduk dengan para isterinya. Sayyidina Umar kata, jadilah kamu dengan isterimu seperti kanak-kanak dengan seorang yang dewasa. Jadi bermuamalah jadi macam kanak-kanak, melawak sikit. Sampai bini kita kata, abang ni macam budak-budak tu baru betul. Kira berjaya lah tu. Kalau abang macam budak-budak tu kira kemah. Kita boleh pergi melawak dan seumpama dengannya. Jadi jangan serius sangat. Ini dalam rumah tangga pun serius. Jadi tak boleh, kena beramai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam rumah lah, jangan kat depan rumah pula dah. Sampai ke keluar rumah, sampai ke pasar raya pun nak kena geletek-geletek, rakam bulat-bulat video tu, semua kebodohan dipanggil, faham? Tu bukan cerdik tu. Tu lebih rakam semua tu. Hak tu 4 hari lepas tu cerai. Faham tak? Hak duk berakam mata ni, sweet sepanjang masa sweet. Suap mulut nak kena ambil gambar. No, jalan nak pegang tangan pun ambil video. Lepas tu dia lagi. Semua nak post bagi cerita kat orang semua. 4 hari lepas tu telah memfailkan saman. Telah menceraikan suami dia sendiri. Cerai suami. Lagi padu. Tu dia. Awak jadi macam tu. Kerana tu disuruh kita ni ada benda yang jangan berlebih-lebihan. Jangan tunjuk semua kat orang. Kerana likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ni ada orang yang dengki dengan kita. Ni bila orang tegak kata, oh nak bahagia, isteri saya. Mampu pergi ke hang lah isteri hang pun. Aku bukan cerita ke hang seorang. Ni berlambak-lambak lagi orang nak dengar ni. Hak nak beritahu balik ni panduan macam mana suami isteri. Orang dulu kenapa tak cerai-berai ibu ayah semua banyak-banyak sangat. Macam zaman lah. Kerana tak ada Facebook. Nak tu Kerana tak ada TikTok. Kerana tak ada Instagram. Nah, tambah sikit Twitter. Tak tahu Twitter ni tujuan apa. Tak tahu saya tak ada. Kan? Jadi 3 ni. Tak ada TikTok. Tak ada Facebook. Tak ada Instagram. Tak ada Facebook. Apa dia sebut dah tadi? Apa dia tadi? Tu. Tak ada 3 tu. Sebab tu yang bahagia. Tak ada nak puas kat orang. Nah, beranak sampai ke cucu bahagia. Kita tak ada cucu. Anak tak ada beranak lagi bercerai dah. Apa jadi macam tu? Bila tengok balik kehidupan keluarga, ya suka. Tunjuk semua benda kat orang. Benda tak patut tunjuk.
benda yang tak patut kita perlihatkan kepada orang, kita sonok bangga untuk kita perlihatkan kepada orang, maka ni semua meninggalkan sunnah Nabi SAW. Faham? Kata Rasulullah pun lawan lari dengan Sayyidatina Aisyah. Pernah lawan lari dengan Sayyidina Aisyah. Tu macam mana? Sayyidina Rasulullah SAW bukan setiap hari lawan lari dengan Sayyidina Aisyah. Pertama Sayyidina Rasul lawan dengan Sayyidina Aisyah lawan lari tadi ni pada satu tempat yang pada keadaan yang tertentu sahaja. Tu pun para sahabat Nabi semua berjalan di depan. Dan para sahabat Nabi ni orang yang amanah. Mereka takkan duk pergi mengendak ke belakang ikut-ikut dan tak. Tahu kata ni Rasul dengan isterinya dan mereka berjalan di depan, Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Aisyah di belakang. Bukan lari depan isteri, depan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kita duk lawan lari dengan bini kita tu dekat taman. Duk lari, duk jogging dengan bini kita, jogging tak ada masalah apa, ni lawan lari depan orang. Lepas tu ambil video pula. Post lah ni kata sunnah Rasul. Sunnah kepala potaan. Sunnah apa ni? Sunnah, pandai main sunnah. Tu bukan sunnah, tu panggil sunnah. Ni hak jenis sengau cakap sudah maksudnya tapi jadi sunnah. Itu dia cerita ada seorang lelaki, Tok Guru, duk tengah mengajar, Tok Guru sengau. Tok Guru tu sengau, anak murid dari belakang. Ada murid belakang ni, dia duk pegang pen. Sambil duk buka pen tu, cucuk kawan depan. Kawan depan ni nak marah. Kuih kawan hak belakang ni. Kawan belakang ni, kelih dah kali. Kelih kat belakang. Tok Guru tengah duk belajar, tengah murid duk berkelih. Tok Guru kata sunnah. Sebut sunnah tu kan, tumbuk lagi sunnah. Tok Guru nak kata sudah. Dia pergi faham sunnah. Elok Tok Guru sengau nak buat macam mana? Sunnah. Sunnah tu dia buat sungguh. Tumbuk kawan dia lagi. 4 kali sebut sunnah baru faham. Rupanya sudah. Baik. Hadis seterusnya, Nabi SAW sebut, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata apa? Sebaik-baik dari kalangan kalian. Sebaik-baik di sini dengan makna min khairikum. Min khairikum, bukannya khair mutlaqan. Di antara yang baik. Gitu. Jadi ini bukan pada semua sudut. Hanya sekadar dia buat baik dengan suami dia, isteri dia saja, dikira dia yang paling terbaik dalam muka bumi. Hadis Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, maknanya saya buat baik dengan isteri saya. Jiran saya buat tak tahu, orang kampung saya memang kurang ajar. Tok imam kampung saya sepak tepi ya. Tok guru lagi saya buat tak tahu. Yang penting saya baik dengan bini saya. Mak saya pun saya buat tak tahu, mak pak saya pun saya buat tak tahu. Yang penting dengan bini saya saja. Wa ana khairukum li ahli. Hadza ghabi. Faham? Ini orang bodoh yang tak faham hadis Nabi SAW. Hadis Nabi kata khairukum tadi apa dia? Ay min khairikum. Yang antara yang baik pada orang tadi, dia buat baik dengan bini dia. Baik, Nabi sebut pula, wa ana khairukum li ahli, khairu mutlak. Tapi saya yang terbaik kepada isteri saya dan anak-anak saya. Nabi kebaikannya mutlak. Kebaikan kamu nisbi, sebahagian saja, bukan semua benar. Boleh faham ni? Hadis ni kena faham bagi elok. Khairukum li ahli. Khairukum ay min khairikum. Tengok macam mana syarahan ulama. Min khairikum. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Ay wa ana khairukum mutlaqan. Dan saya adalah yang terbaik secara mutlak. Dan Nabi adalah yang paling baik pada hubungan suami isterinya. Nabi pernah menghantar banatil ansar li Aisyah liyal'abna ma'aha. Nabi pernah hantar budak-budak pada waktu Sayyidina Aisyah masih kecil lagi, umur 9 tahun, baru kahwin dengan Rasulullah. Waktu tu baru masuk, Nabi baru masuk bersama dengan Sayyidina Aisyah pada umur 9 tahun. Nabi kahwin umur 6. Nabi kahwin dengan Sayyidina Aisyah umur Sayyidina Aisyah 6 tahun. Dan bersama dengan Sayyidina Aisyah pada umur 9 tahun. Dan ketika itu Sayyidina Aisyah masih lagi ada duk main lagi anak patung apa semua sekali. Kadang-kadang duduk sorang-sorang. Maka Sayyidina Rasul minta kepada para sahabat untuk bawa anak-anak mereka yang perempuan boleh pergi main dengan Sayyidina Aisyah. Jadi tengok kadang-kadang masuk dalam bilik, dilihat Sayyidina Aisyah sedang bermain dengan kanak-kanak Ansar, wanita-wanita Ansar, budak-budak kecil perempuan. Dan Nabi SAW juga
idza wahabat syai'an la mahdzura fihi taba'aha alaihi. Jadi sana kalau kata Sayyidina Aisyah bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang tidak dilarang, maka Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil berat tentang perkara tersebut. Dia diraikan, jaga barang pemberian daripada isterinya. Ni nak apa ni, isteri kita bagi apa ni kain ke macam ni contohnya, bagi dekat kita tahu tepi ya. Tak boleh macam tu. Kena jaga. Wa idza syariba min mawdi'i famiha. Sayyidina Aisyah kalau minum air, Sayyidina Nabi kalau ambil bekas yang tadi tengah minum ni, bila Sayyidina Aisyah letak je, Sayyidina Nabi akan ambil dan Sayyidina Nabi tanya ni, mana tempat minum tadi? Dia kata di situ ya Rasulullah. Nabi akan minum di situ. Itu sebagai tanda memuliakan. Dan apa dia lagi? Apa dia ni? Wa yuqabbiluha wa huwa sha'im, dan Nabi mencium isterinya ketika sedang dalam keadaan puasa. Nah, cium Sayyidina Aisyah, cium isteri-isteri Nabi. Wa araha al-habasyah wa huwa yal'abuna fil masjid wa huwa muttaki'atun 'ala mankibih. Dan ada golongan Habsyi bermain dalam masjid pada waktu itu dengan tarian apa ni pedang mereka. Dan Sayyidina Aisyah waktu tersebut ingin melihat, dan beliau berada dalam biliknya. Sayyidina Nabi duduk dekat depan pintu bilik. Sayyidina Aisyah meletakkan bahunya di atas, meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Jadi menongkat bahunya, dagunya di atas bahu Nabi, melihat golongan Habsyah sedang membuat tarian peperangan mereka. Habsyah ni orang kulit hitam dalam masjid. Dan dia pernah berlawan lari. Kali pertama kalah, Nabi kalah. Kali kedua dia kalah. Dan Nabi SAW kata kepada dia, apa dia? Hadhihi bitilka. Jadi ni kalah hari ni kenapa? Ni lemak banyak. Dah gemuk dah ni. Dulu menang sebab kecil. Sekarang dah kalah sebab dah mula lemak, dah banyak. Maksudnya dah badan dah besar. Dan tu melawak Nabi SAW. Nabi pun melakukan demikian. Khairukum li ahli. Dalam hadis yang lain disebut khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Dalam kitab ni tak ada, no? Dalam kitab ni tak ada. Ada yang sebagian kitab itu khairukum li nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian di kalangan istrinya. Wa ana khairukum li nisa'i. Tadi saya ada dengar ada seorang yang kata, ada satu perkataan dalam bahasa Arab yang sampai sekarang masih berlaku persoalan oleh orang-orang yang mengaji bahasa Arab. Apa dia? Perkataan imra'ah atau al-mar'ah, iaitu maksudnya seorang wanita. Imra'ah ataupun al-mar'atu, seorang wanita. Baik, apa dia jamak bagi imra'ah? Al-mar'ah, Zahid? Jamak dia apa dia? Sini. Jamak dia apa dia? Apa ni, Alif Najmi? Hang tak jawab ni, Alif Najmi, hang tak boleh kahwin tahun ni. Tahun ni memang tak boleh kahwin mula. Dia kata tahun ni tak apa, tahun depan boleh. Alif Najmi. Al-mar'ah ataupun imra'ah adalah kalimah mufrad yang tidak ada jamak. Dia tak ada imra'at, tak ada. Jamak bagi perempuan apa dia? An-nisa. An-nisa. Baik, an-nisa ni jamak. Baik, apa dia mufrad nisa? Kalau kata niswah, tak, sebagian kata tak. Niswah juga ramai. Jadi nisa pun tak ada mufrad. Ni ajaib ni. Nisa jamak, mufrad tak ada. Imra'ah mufrad, jamak tak ada. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulannya, kata kawan tadi lah. Kesimpulannya, seperti mana bahasa Arab pun pening dengan kalimah ni, dengan perempuan ni, begitulah peningnya orang dengan perempuan. Jadi perempuan memeningkan, sehingga kepada mufrad dan jamaknya pun memeningkan orang. Maka dia memeningkan banyak pihak lah. Sebabkan tu. Jangan marah perempuan, jangan marah. Ibu-ibu jangan marah. Jadi saya tak kata, dia yang kata. Baik. Tulis apa Alif Najmi?
Ada tulis bawah tu. Baik, ada satu hikayah. Ini cerita ni last untuk kepada pengajian kitab ni. Cerita ni tentang kalam Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Sidi Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Minan. Kitab ni kena baca. Untuk ilmu para alim kena baca kitab ni. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh pesan, kata kitab ni wajib dibaca. Untuk apa? Untuk panggil fiqhul hayah. Fiqh kehidupan. Macam-macam Syekh cerita dalam tu. Kitabnya 2 jilid. Sejilid je kat 600 muka tak silap dah. Jenah baca lah. Jadi kalau baca tu insya-Allah hidup kita ni jadi tenang. Sidi Abdul Wahab Sya'rani ni dia tabibul qulub. Dia doktor kepada hati. Banyak benda yang diselesaikan. Alim kabir, syaikhul muhaqqiqin di bumi Mesir satu ketika dulu. Dia syaikhul Islam. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah dia sebut kata dalam kitabnya Lataiful Minan. Hak yang pada muka surat 452 cetakan baru ni. Wa mimma an'ama Allahu bihi alayya. Apa antara perkara yang Allah Taala bagi nikmat kepada saya? Kitab ni Syekh tulis berkenaan dengan apa yang anugerah yang Allah Taala bagi kepada beliau. Kitab tu pasal diri dia. Dan anugerah-anugerah apa yang Allah bagi kepada dia. Dan dia tulis tadi dengan mengamalkan ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mana-mana nikmat yang Allah Taala bagi kepada kamu maka ceritakan. Dan dengan tujuan untuk memberi panduan, bukan dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Maka Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata antara perkara yang Allah beri nikmat ke atas saya, apa dia? Kasratu sabri ala zaujati wa jariyati idza maridat. Yaitu saya berikan dengan kesabaran yang tinggi ketika perempuan saya dalam keadaan sakit. Kalau dia sakit. Wala astankifu min an amsaha ma tahtaha. Saya tak akan rasa jijik untuk membasuh bahagian bawahnya itu dengan punggungnya atau seumpamanya minal qazurat idza ajazat aniz zahabi ila al khala. Kalau isteri saya tadi tidak boleh ke tandas untuk buang air, saya yang akan uruskan semuanya, kata beliau. Kama kanat taf'alu ma'i idza maridtu. Seperti mana dia lakukan ketika saya sakit. Maka Allah Ta'ala sebut hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan tadi perlu dibalas balik melainkan dengan kebaikan juga. Wa in tala maraduha wahtajtu ila tazawuj. Kalau panjang sakit isteri saya tadi. Isteri saya sakitnya panjang dan memerlukan untuk saya berkahwin lain. Kalau saya perlu untuk kahwin lain kerana panjangnya sakit isteri saya tadi tidak mampu untuk menyelesaikan urusan hak bagi suami. Apa dia buat? Lam atazawwaj 'alaiha. Saya tak akan berkahwin. Kalaupun saya boleh berkahwin, saya tak akan berkahwin di atas kesakitan isteri saya tadi. Kenapa? Li'alla ajma'a bidzalika 'alaiha maradain hissiyan wa batiniyan. Karena saya tidak mau menyakitkan dia dengan 2 sakit. Dia tengah sakit. Sakitnya sakit hissi, sakitnya sakit zahir, dan kemudian saya tambahkan sakit batin pula kepada dia dengan sakit hati dia sebabkan saya kahwin yang kedua. Jadi maknanya, faham lah? Ini orang perempuan suka dengar ni. Dia akan dengar ni, dia kata tengok, pegang tu Sidi Abdul Wahab Sya'rani cerita apa? Saya tak ingat cerita tu, dengar balik rakaman. Dengar ni ada live, dia kata. Saya tak ingat cerita. Sakit maknawi. Sakit maknawi ni apa dia? Sakit yang berbentuk batin. Dia berasa dalam hati dia. Wa in qiftu la'anata. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata kalau aku bimbang takut berlaku benda yang tak elok, maksudnya akan buat maksiat berkaitan dengan kemaluan, ista'maltul adwiyatal musakkinata li hayajani syahwati ila waqti shifai zaujati au mautiha. Saya akan gunakan ubat. Ubat tadi untuk mengurangkan nafsu. Zaman dulu tak tahu ubat apa, saya tak sebut di sini. Banyak kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani kalau kita baca, dia ada banyak sebut juga ubat-ubat. Dia banyak sebut juga tempat-tempat di Mesir, rahsia-rahsia tempat di Mesir. Kadang-kadang saya disebut happy tempat tu. Kadang-kadang ada lagi kesan-kesan yang ditunjukkan, yang disebut dalam kitab dia. Dan kemudian dia kata aku akan gunakan ubat untuk mengurangkan nafsu syahwatku sampai kepada isteri saya lega ataupun dia mati. Kalau sampai isteri saya meninggal dunia, saya tak akan berkahwin di atas kesakitan isteri saya. Yang ni ada orang boleh buat kata zaman ni. Ada. Kalau bini dia pula kata abang, bini tengok sihat elok ni. Abang nak kahwin 2 ke?
Tak apa, saya tolong pergi cari. Abang kenal hak mana? Habak mai, kata. Buka Facebook terus, kan. Rupanya bini jumpa dalam Facebook ya. Dia nak. Bini ni pakai nak main Minang apa semua ni, kata. Kalau kata apa ni, Sidi Abdul Wahab Shah ni, hatta isteri dia ketika sakit, dia memerlukan untuk dia berkahwin, dia tak akan kahwin. Kullu zalika, kenapa dia buat macam tu? Qiyaman bihaqqi suhbati walau lailatan wahidah. Semua ni saya buat kerana apa? Kerana saya melaksanakan hak persahabatan saya dengan isteri saya tadi, walaupun satu malam saya bersahabat dengan dia. Walau satu malam, tu hak saya dengan dia. Dan hak persahabatan saya dengan dia, saya kena jaga hati dia. Yang ni orang perempuan memang hujah besar ni, kan? Kemudian wasyafaqatan, tak payah baca kot no. Habis cukup sangat tu kot no. Baca lagi nampak menjadi pemenang ni. Tak apa, jangan bimbang. Wasyafaqatan ala khalqillahi ta'ala, dan kita bersifat syafaqah, kasih kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, orang yang macam tu dia mengasihi hamba Allah Ta'ala. Ni tengok macam mana awliya memandang kepada akuan. Ni semuanya akhlak Rasulullah. Lagi. Waliyu'amilanillahu ta'ala bimithli ma asna'u ma'aha idza maridtu. Dan untuk aku, yu'amilanillahu bimithli ma asna'u ma'aha idza maridtu. Jadi untuk aku bermuamalah, ini Allah Subhanahu wa taala muamalahkan aku ni dengan apa yang aku lakukan kepadanya ketika dia sakit. Kenapa? Karena kalau aku buat baik kepada dia, nanti Allah akan memberikan hatinya juga untuk buat baik kepada suami dia nanti. Seperti dalam firman Allah, man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang buat baik amal soleh, sebenarnya amal soleh itu untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Waktu kita kalau buat amal soleh sebenarnya, amal soleh yang kita lakukan tadi itu adalah untuk diri kita. Nanti akan dilakukan balik seperti mana kita buat amal soleh tadi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk maksudnya bukan kita nak serahkan kepada Allah, tidak memerlukan suatu pun. Untuk maksudnya kita lakukan tadi kerana Allah Taala, maka Allah Taala akan gantikan balik perkara tadi, diberikan kebaikan kepada kita semua. Pada diri kita sendiri kita buat baik tu. Wa idza maridtu wa ma'aha tiflun saghirun hamaltuhu anha. Tengok, kalau aku sakit dan isteri aku yang nak uruskan aku tadi ada anak kecil. Wah, ni payah nak buat no. Terus tak sakit pun kita tak ambil. Ni kata beliau, dia waktu sakit, anak kecil ada pada isteri tu nak kena uruskan dia, apa yang dia buat? Dia akan dukung anak tadi, maka isteri dia akan boleh untuk buat bantu kerja-kerja dia sampai anak tadi diam. Tu. Dan kata beliau, wa asharu li ajlihi al-lailata kamilatan kama asharu kadzalika li ajliha. Saya pun akan bangun malam juga untuk bermain dengan anak tadi. Kalau dia teriak ke ataupun main ke, saya akan bersama dengan anak tadi sampai dia tidur. Seperti mana saya bersama dengan isteri saya tadi, karena untuk bersembang dan seumpama dengannya. Wala siyama in kana al-waladu rabibi. Apatah lagi kalau kata kalau la siyama ini boleh jadi dengan makna khususnya kalau kata anak tadi adalah anak tiriku. Kama faratu dzalik wa illam yaqa'li. Saya kata kalau aku gambarkan tu kata anak tiri. Contohnya, walaupun itu tak berlaku kepada aku kerana tak ada anak tiri. Kalaulah berlaku macam tu, maka fa inni in a'taituhu liwalidih, maka aku akan buat macam tu. Maksudnya aku akan jaga anak tadi seperti anakku sendiri. Kalau macam tu. Kenapa? Karena kalau aku bagi anak tadi kepada bapaknya untuk jaga, kalau bapaknya masih hidup, hasala li ummihi darar. Ibunya akan berlaku mudarat nanti kerana terpisah dengan anak. Wala yumkinuhu an yadkhula baiti yuda'ibu waladahu wa ummuhu fi ismati ghairihi. Dan lelaki tadi pula tak boleh masuklah untuk bertemu dengan isterinya, untuk anaknya tadi, kerana isterinya telah bersama dengan orang lain. Hadzal amru qalla man yaf'aluhu ma'a rabibihi. Ini orang kurang lakukan dengan anak-anak tiri. Biasa dia buat dengan anak dia, tapi anak tiri dia tak akan buat macam tu. Bolehkah dia nak bangun jaga anak tiri dia kalau anak tu dia kahwin dengan seorang isteri tu ada anak kecil dan anak tu bukan anak dia? Maksudnya anak tiri dia. Adakah dia akan jaga anak tu macam anak dia? Sayyidina Imam Abdul Wahab Sya'ani kata, kalau ada macam tu kepada aku akan jaga anak tu macam anak aku. Walaupun tak berlaku kata beliau kepada aku, tapi aku anggapkan macam tu kalau berlaku. Dan beliau bukan sebut saja ni, no? Bal yad'u alaihi wa yatamanna mautahu. Bahkan ada yang doa untuk bagi anak dia mati terus. Wadah. Anak tiri dah dalam bagi mati buanglah budak ni budak ada dengan aku. Sebab tu orang jadi tak ada heran zaman sekarang ni boleh bunuh anak tiri, dan lagi teruk lagi mak pun terlibat sekali, bunuh sekali dengan pak hak yang tiri tadi ni pergi bunuh anak. Yang berlaku zaman lah. Kenapa jadi macam tu? Karena dia anggap ni adalah daging yang tidak berharga bagi dia. Bukan anggap ni sebagai nyawa.
Bukan anggap tu sebagai umat Nabi SAW. Faham? Lepas tu mereka kena baca doa, Allahumma arihna minhu. Ya Allah, rehatkan kami daripada anak ni. Sampai macam tu sekali. Tu. Yang ni yang berlaku kepada Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Agak-agak kita boleh tiru ke akhlak beliau. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu, kita ni, mana yang kita ada sekarang ni, kita syukuri. Dan lakukan yang terbaik. Selagi mana kita masih ada nyawa dalam tubuh badan kita ni, untuk kita lakukan kebaikan kepada isteri kita, anak-anak kita, ibu kita, ayah kita, dan seluruh keluarga kita. Maka orang yang akhlaknya baik ni tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan kita akan sambung pada hadis yang seterusnya. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara 'ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri misla ma a'ta Ayyuba 'ala bala'ihi. Siapa yang bersabar dengan buruk akhlak isterinya, Allah akan berikan kepadanya pahala seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub dengan bala ataupun ujian yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam. Ada satu kitab ulama tulis, ni tajuk kitab dia As-Sabru 'ala Az-Zawjat, Safahat min akhbaril anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabri 'ala Az-Zawjat wal hilmi 'alaihinna. Tajuk kitab tu aja. Tajuk kitab dia lembaran yang menceritakan tentang khabar tentang para nabi, para ulama, para wali dan juga para hukama, ahli bijaksana, dengan kesabaran mereka kepada isteri-isteri mereka dan berlemah lembut mereka terhadap isteri mereka. Kitab lebih kurang 92 muka surat. Maksudnya kalau baca sekali duduk khatam, insya-Allah. Kalau orang tu sekali duduk khatam lah, ada jenis sekali duduk baca 2 muka tidak, memang tak khatam lah 4 hari pun. 92 muka surat kitab ni cerita habis semua ulama-ulama yang sabar dengan bini dia. Kena baca kitab ni untuk kita bersabar. Kalau isteri kita macam tu lah, alhamdulillah isteri kita tak macam tu. Ibu-ibu kan tak macam tu kan? Tak macam tu macam mana tu? Wallahu a'lam. Nanti kalau dan kita baca tengok sikit dia punya kisah-kisah dia macam mana orang-orang dulu bersabar dengan isteri dia. Ada seorang isteri ni, dia punya geram kat laki dia sebab dia baca kitab banyak, bakar kitab laki dia habis. Ada. Dia tengok laki dia malam-malam kerja baca kitab. Malam-malam kerja baca kitab. Tak larat dia kata. Aku ni dia buat dengan kayu ya. Lah kali dia buat apa? Dia kumpul kitab laki dia tak ada kat rumah, dia bakar semua kitab laki dia. Baru dia tahu. Yang perempuan ni kadang-kadang dia ada tindakan dia yang di luar jangkauan. Sebab tu jangan mencuba mereka lah. Kerana mereka boleh membuat di luar jangkauannya. Cuma nasib baiklah mereka ni tak sekuat orang lelaki. Kalau mereka sekuat orang lelaki, mampus kita. Apa ya? Saya salah sikit, dia buat flying kick kita, mampus kita. Alhamdulillah lah mereka tak sekuat tu, tapi jangan macam tu. Jangan buat sewenang-wenangnya, kerana mereka boleh buat lebih daripada tu lagi. Sebab tu kalau tengok dalam sirah, Sayyidina Rasulullah SAW sendiri pun dilakukan demikian. Isteri Nabi SAW pernah tolak Nabi SAW. Tolak dada Nabi. Ada cerita dalam riwayat sebut. Ni sebut kata bila ada seorang isteri Nabi SAW menolak Nabi, dan ditolak Nabi tadi di depan ibu kepada dia sendiri. Ibu ni lah, ibu wanita tu lah, ibu isteri Nabi tu. Dan riwayat kata ni Sayyidina Aisyah lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tolak Nabi, tolak di dada Nabi SAW. Dafa'athu ihdahunna fi sadrihi. Tolak dada Nabi. Fazajaratha ummuha. Jadi ibunya Sayyidatina Ummur Ruman marahlah, kamu buat macam tu kepada Rasulullah. Jadi kemudian apa kata Sayyidina Rasul? Da'iha, biarkan dia. Fa innahunna yasna'na aktsara min zalik. Depa ni buat lebih daripada tu lagi sebelum ni. Dia kata isteri-isteri Nabi buat lebih lagi daripada tu. Bukan setakat tolak dada ya. Ada lebih lagi daripada tu depa buat. Tapi adakah tu menyebabkan mereka dimurkai oleh Nabi? Tidak dimurkai oleh Nabi SAW. Nabi tidak memandang kepada semua perkara tersebut. Jadi kalau isteri kita, biasalah tu kan. Lepas tu kena baca buku-buku macam tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kita semua. Dan moga Allah Ta'ala menjadikan para isteri semua isteri-isteri yang solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
menjadi penyejuk mata kepada suaminya dan akan menjadi penyebab kepada mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengaruh dengan barat yang ingin menyamaratakan antara kedudukan seseorang tadi. Sedang mereka tidak boleh menafikan pada realiti. Realiti kehidupan manusia ni perlu ada hierarki. Dia ada kedudukan. Ada ketua, ada dia punya pekerja. Nah, tapi kita bukan bermuamalah dengan isteri kita sebagai pekerja dalam rumah. Tak. Kita bermuamalah kepada isteri kita tadi sebagai teman kita dalam rumah. Jadi orang yang berteman dalam rumah dia tak sama dengan orang yang menganggap isterinya pekerja dalam rumah dia. Tu dia akan anggap pekerja ni dia kira macam bagi duit bulan tu macam gaji kepada isteri dia. Dan kemudian dia kena buat kerja semua dalam rumah. Tak, bukan tu kita punya hubungan dengan isteri kita. Kerana tu para ulama tulis kitab-kitab untuk menjelaskan balik hubungan suami isteri dan seumpama dengannya. Kerana ni adalah salah satu daripada sunnah. Yang kedua, kerana ia berkait dengan kemanusiaan. Dan juga harmoninya agama ni dengan sebab adanya individu dalam agama tadi yang bersikap harmoni sesama mereka. Itu maksudnya.